Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam, atuk kita lah. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, nenek kita lah. Dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama. Setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Jadi mukadimah yang pertama ni saya baca adalah sunnah ketika memulakan majlis. Kalau tengok daripada nota kaki ni, dia tulis kalimah ini disebut sebagai khutbatul hajjah sahih. Ini hadis ni yang sahih. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah dan juga Imam Abu Daud. So hadis ni hadis yang sahih. Cuma hari ni saya tak bawa detail. Selalunya kita akan baca dan kita akan urai sikit lah. Mungkin saya nak urai dekat kat sini lah kot. Saya cerita sikit tentang pentingnya bercakap benar. Kalau tengok pada khutbah hari ni pun nanti insyaAllah kita akan dengar juga sebahagian daripada perkataan-perkataan ni. Ianya adalah sebahagian daripada sunnah lah. Baca ayat-ayat ni. Tengah ayat ni, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Perkataan yang banyak yang kita baca Quran kan, nanti imam akan sebutlah, khatib akan sebut di mimbar nanti. Dia suruh kita bertakwa. Dan perkataan takwa ni memang banyak dan dapat kita dengar lah nanti, takwa-takwa. Cuma dari sudut tazkirah ni lah kita dapat tahu apa maksud takwa yang sebenar kan. Kadang-kadang kita faham dari sudut teori, tapi pelaksanaan tu berbeza lah. Macam saya selalu sebut, bezakan antara ilmu dan juga pelaksanaan lah. Kita faham tu betul, tapi pelaksanaan tu nombor dua lah. Dia ada satu, untuk melaksanakan sesuatu ni dia ada satu macam memerlukan masa dan juga kesabaran lah, dan juga kena ada control in place lah untuk kita buat apa yang kita tahu. So takwa ni benda yang kita nak capai, kita berusaha sedikit demi sedikit lah untuk capai takwa. So takwa ni dalam konteks kita ni yang dalam saya tak letak kat sini kan. Dalam seperti orang yang sebelum ni adalah perkara-perkara yang kita nak buat seperti mana sunnah Nabi, apa yang wajib dan juga apa yang sunnah, dan kita nak
hindarkan apa-apa yang haram dan juga apa-apa yang makruh. Dan kita nak ambil perangai supaya kita berada dalam keadaan apa ni? Satu lagi perkataan tu. Kita kena ada satu perasaan yang apa? The right word. Saya tak ingat dah ayat tu. Berhati-hati tentang apa yang kita lalui dalam kehidupan kita lah. Apa yang kita tak pasti, ambil langkah. Kalau tak pasti, ambil yang paling yang kita pastilah. Baru kita dapat capai takwa. Nombor 2, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. So ini adalah keyword dekat sini yang saya nak ceritakan juga tentang perkataan yang benar ni. Kita dalam kehidupan kita kan, kalau tengok ni apa yang Allah bagi tahu kepada kita surah Al-Ahzab ni, nescaya ni pasti kita beriman dengan ayat Allah ni kan, ketika Allah bagi tahu dan Nabi baca perkataan ni ketika Nabi memulakan majlis kan. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amal. Kalau kita cakap benar, menunjukkan kita nak kepada yang paling sahih, yang paling benar daripada Allah, daripada Rasul. Dan secara tak langsung, amal perbuatan kita adalah perbuatan yang Allah akan bantulah memperbaiki amal-amal kita. Maksud dia contoh, katalah sekarang ni kita buat perkara yang mungkin dari sudut percentage pahala tu dalam mungkin 20% saja. Tapi sebab kita memang dalam keadaan nak build culture, berkata benar, bercakap benar ni walaupun ramai yang menentang nanti, Allah akan bantu kita untuk perbaiki amal-amal kita. Lama-lama dia jadi satu kebiasaan kita bercakap benar dan kita tak naklah benda-benda yang tak elok, terutama dari sudut bab ibadat lah. Dan Allah akan baiki amal-amal kita dan ampuni dosa-dosa kita. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya maka sungguh. Dan apa yang ayat di atas ni kan, yang Allah ucapkanlah perkataan benar ni adalah saranan Nabi dan juga saranan Allah Ta'ala. Dan Nabi beritahu daripada perkataan Allah ni, daripada wahyu Allah ni, daripada firman Allah ni, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya maka sungguh dia menanglah kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung ni insya-Allah kemenangan selepas mati nanti. Kita akan urai sikitlah tentang kematian kejap lagi. So harapannya adalah sedikit mencapailah matlamat untuk kita faham sedikit perkataan apa yang Nabi baca dan saya bawa dalam sesi tazkirah ni sebagai tazkirah lah, peringatan kepada kita dan juga kepada diri saya lah, supaya saranan ni dekat sini supaya kita bercakap benar lah. Bercakap benar walaupun yalah banyak akan halangannya ada. Tapi kalau kita bercakap benar, tiba-tiba happy sepanjang masa kan, check balik betul ke apa yang kita sedang dalam perjalanan ikut ayat ni lah. Sebab kalau tengok ayat ni memang susahlah. Ketika Nabi sebut banyak kali, katalah Nabi sebut berulang-ulang kali dalam majlis-majlis Nabi, bermaksud perkara ni sangat susah dilakukan oleh manusia lah dan juga sangat pentinglah kepada kita insya-Allah. Kita pergi pada format tazkirah. Tadi pendahuluan yang sunnah kita baca sebelum memulakan majlis. Pendahuluan dalam konteks ni adalah saya akan cerita juga tentang dua pendahuluan yang awal lah. Satu, kita nak cerita tentang pentingnya mengambil ilmu yang sahih. Kedua, nak cerita tentang memperingati kematian. Kita nak ingatlah tentang kematian lah. Memang menakutkan kita dengar tiap minggu, siapa yang ada tiap minggu. Tapi ialah kita dengar pun tak semestinya 100% kan. Kita akan dapat maybe 5%. Dah biasa dengar lama-lama, insya-Allah dia datang, dia akan menyerap, dia akan berada di hati kita lah tentang kematian, tentang benda yang sahih ni. Lama-lama insya-Allah dapat sedikit-sedikit dan dia berada di kalangan kita lah peringatan tentang kematian tu dan juga ilmu yang sahih. Kerana jadi mudah bila lah kita tak dengar tazkirah pun kita dapat manfaat tu sendiri. So kita akan bawa cerita tentang ilmu yang sahih dan juga tentang kematian supaya kita ingat selalulah. Nombor 2 perkara umum, kalau ada saya tak bawa apa-apa. Saya tak bawa apa-apa. Kalau rakan-rakan ada boleh masuk je nanti dalam sesi ni, maybe kita slot dalam 10 minit kalau ada lah. Kalau tak ada saya teruskan saja. Nombor 3 ni saya nak sambung lagi yang perbezaan pendapat ni. Ini saya nak kupas supaya kita faham kan, kalaulah kita dah belajar agama ni, satu hari nanti kita akan masuk dalam kelompok-kelompok perbincangan tentang agama. Bila kita masuk, kita rasa macam sangat-sangat serabut. Dan saya nak cerita tentang betapa serabutnya. Maksud dia, dalam kehidupan dunia pun memang serabut lah. Cuma, sebab kita jarang pergi dalam bidang agama ni. Kalau kita macam saya jugalah masuk dalam perbincangan agama dalam grup-grup tertentu, sangat-sangat menyeramkan lah. Cuma saya nak kita faham lah kenapa berlaku perbezaan. Sebab kita takut nanti kita tak faham kenapa berlaku, kita ambil jalan pintas yang lain. Saya ada seorang sahabat yang adik dia dah murtad lah orang Islam kita sendiri. Dan saya rasa saya agaklah sahabat saya tu minta saya contact lah adik dia, tapi saya tengok dalam Facebook dia, saya agaklah saya rasa sebab daripada penulisan dia tu nampak banyak
ketidakpuashatian kepada Islam. Dia cerita tentang orang yang bercakap tentang agama tapi tak buat pun. Dia kata hipokrit lah banyak. Dan saya rasa dia masa tu maybe dia breakdown, lepas tu dia kata lantak lah, dia memang condemn agama lah. Tapi maksud dia kita tak nak begitu, kita nak faham lah. Dan hari ni kadang-kadang pemandangan agama kita tengok dari sudut fizikal luaran saja kan, sebab kita tak faham. Bila kita faham, mudah untuk kita menerima ataupun kita faham lah. Maknanya tidaklah keterampilan orang tu melambangkan tahap iman ataupun kuatnya agama seseorang tu lah. Nanti dalam pandalau umum ni tentang ilmu, kita akan cerita sedikit tentang besarnya pengaruh ilmu lah dalam kehidupan kita. Nombor 4 ni kita nak baca hadis nombor 3 ni, hadis last ni. Saya ingat 2 tahun dah kita buat sesi ni. Dah hadis last ni, insyaAllah kita baca je hadis ni. Minggu depan kalau sempat kita akan urai hadis nombor 3. Ini kalau sempat kita baca je hadis dia. Last sekali soalan penutup. So, kita pergi kepada penolak umum, pentingnya menuntut ilmu. Kita baca hadis-hadis yang sahih. Dalam ni saya letak semua hadis yang sahih, insyaAllah. Kalau rakan-rakan nampak hadis tu tak sahih, boleh bagi tahulah dan kita akan bincang. Nanti saya akan dapatkan dia punya bukti-bukti lah hadis ni hadis yang sahih. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan. Tengok Allah, Nabi katakan, siapa manusia ni, siapa sajalah, tapi ni orang tak Islam pun sama. Kalau dia nak, Allah nak bagi dia mendapat seluruh kebaikan ni, Allah fahamkan dia tentang agama. Even non-Muslim pun kalau dia nak kebaikan kan, dia terfikir pasal agama. Dia tengok apa yang paling benar dia tengok kan. Sebab Allah dalam Quran sarankan untuk manusia ni tengok pada alam sekitar pun. Tengok langit, tengok bumi, kan, tengok mesti ada pencipta dia. Bila dia tengok pencipta, dia tengok agama dia buat perbandingan agama, dia akan masuk agama Islam. Dan agama Islam ni adalah seluruh kebaikan lah. Sebab kebaikan kita ni kita nak berbekalkan selepas mati nanti. Bila kita mati nanti, kita berada di alam yang kekal kan. Berada di sana, dah tak ada dah ruang untuk kita kembali dan kita perbaiki amal kita, tidak dah. Hari inilah masa kita hidup ni. Sama juga yang orang kafir tadi, kalau dia kembali kepada Islam, dia dapat seluruh kebaikan lah. Tetapi dalam konteks kita yang dah Muslim ni, kita tengok ayat ni kan, kita tengok hadis ni, Nabi kata, kalau Allah tu nak bagi kita semua kebaikan, tak ada tinggal, semua 100% kebaikan. Apa kata kunci dia? Kita nak faham tentang agama. Dia ni ada riwayat Bukhari dan Muslim. So nak ceritanya faham agama ni sangat payah lah, sangat mahal lah. Benda ni benda yang macam permata lah kot. Emas yang mahal lah kot. Ataupun benda yang memang berada di puncak gunung yang tak ramai lah orang boleh dapat benda ni. Jadi kita nak menuju ke sini lah. Faham agama, kita nak ambil yang sahih. Sebab dalam hadis yang lain Nabi cerita tentang, hari ni kan kita tengok sibuk kan dengan peperangan di Palestin kan. Orang duk cerita tentang Al-Mahdi lah, Imam Mahdi lah. Orang cerita tentang macam-macam lah. Tapi kalau kita faham agama, kita baca kenapa di akhir zaman ni hadis-hadis yang banyak tu, kita faham lah sebenarnya. Tapi itulah kita tak cerita kat sini lah. Sebenarnya ada benda lain yang sangat besar di sebalik event yang sedang berlaku ni. Sebab ada hadis yang sahih Nabi sebut, kalau Muslim takluk balik, tapi dia nampak macam negatif kan, tapi saya nak cerita tentang dari sudut ilmiah sajalah. Bila Muslim takluk balik Palestin, maka kehancuran Madinah, Mekah dan Madinah akan berada di ambang yang sangat teruk lah, akan berada kehancuran di sana. Menunjukkan kalaulah Muslim yang takluk balik Palestin ni, menunjuk kita berada di sangat-sangat hujung zaman dah begitu. Taklah kita menidakkan, tak mau, kita bukanlah tak nak dapatkan balik tanah Palestin tu, tak begitu maksud dia. Dari sudut faktual yang begitu, dari sudut hadis apa yang Nabi sebut, daripada hadis yang sahih. So pentingnya ilmu, pentingnya kita nak faham tentang agama lah, kita nak ambil benda yang paling sahih dalam seharian kita lah, ibadat kita semua tu. Sebab apa? Kita akan dapat seluruh kebaikan. Tak nampak lagi hari ni kan? Sebab check and balance ataupun timbangan amal belum berlaku lagi kan? Sebab buat benda salah pun tak ada, tak kena rotan, tak kena apa kan? Orang tak marah pun tak dapat rating pun tak dapat tegur apa, sebab benda yang salah dalam sudut agama kan? Later nanti baru kita akan nampak. Cuma kita nak ke sinilah, kita nak berusaha sebab Allah nak suruh kita pakai akal kita lah. Kita nak guna akal sebagai seorang manusia. Nombor 2, bila kita dah faham agama ni, kita nak berdakwah. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Bermaksud barang yang paling berharga. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Bila dah faham agama ni bermaksud kita sedang dakwah diri kita sendirilah.
dah dakwah diri kita nak dakwah orang lain. Pergi kat isteri kita, suami kita, anak-anak kita kan. Sesiapa yang dekat dengan kita dulu ataupun sesiapa yang di bawah kawalan kita yang boleh kita kontrol. Terutama anak-anak kita lah kan. Anak-anak kita memang dia role model dia. Kita lah, mak ayah dia lah. Dia nampak kan. Dia tengok macam contoh kita solat dekat rumah kan. Kaki kita bagaimana. Buka luas ke, buka sempit ke, apa berdekat, bersentuhan antara dua kaki masa sujud kan. Anak kita tengok dia buat benda yang sama je. Tangan kita dekat dada ke, kat perut ke. Dia tengok bapak buat, ayah buat macam ni. Sebab orang yang paling dekat dengan dia adalah bapak dia lah. Yang dia mula-mula hidup nampak mak dia, ayah dia kan. Dan untuk dakwah ni, untuk terpraktis, mungkin kita pergi kepada orang yang dekat dengan kita. Lepas kita faham agama, kita nak sebarkan ilmu lah. Macam tu lah. Sebab Nabi kita pada hadis yang sahih ni, Nabi kata, kalau Allah bagi hidayah. Sebab nak dapat hidayah tu perlukan kita berusaha untuk dia berubahlah, kita dakwah dia. Walaupun tak beri hidayah pun dapat pahala yang banyak lah. Sebab kita dalam usaha dakwah dia. Dalam satu hadis yang sahih ni bagi motivasi lah sedikit kepada kita kan. Dan juga kepada saya lah kan. Dalam hadis yang sahih Nabi ada sebut tentang pahala para sahabat Nabi. Ada perbuatan amalan yang sama dapat pahala sebagaimana pahala sahabat Nabi. Kena ingat sahabat Nabi ni yang mana berjumpa dengan Nabi, yang hidup di zaman Nabi. Selepas sahabat Nabi ni, kalau ikut daripada ustaz saya sebutlah, Ustaz Maulana Asri sebut, tak ada manusia yang lebih tinggi kedudukannya lebih daripada sahabat Nabi. Tak kira lah wali ke, Imam Syafi'i ke, Imam Hanafi ke, Imam Malik ke. Tak kira lah siapa yang kita rasa, oh ni orang agama ni, sufi, hebat, ulama besar. Dia lebih rendah daripada sahabat yang paling jauh. Sahabat yang paling jauh tu, yang paling jauh dengan Nabi tu, katalah Nabi ada 100,000 lebih sahabat Nabi kan. Yang berada nombor 100,000 tu, yang last tu adalah lebih tinggi daripada manusia yang bukan sahabat Nabi. Dan nak cerita kat situ, nak letak perbandingan ni, dan pahala sahabat ni mesti dah besar lah. Kalau berada di kalangan sahabat, pahala mereka ni bila dia buat kebaikan, sangat besar lah maksud dia. Dan Nabi sebut ada satu pahala yang sama besar ataupun Allah bagi pahala sama lah dengan pahala sahabat Nabi. Apa dia? Orang yang nahi mungkar. Orang yang buat nahi mungkar. Orang yang cegah mungkar. Orang yang dakwah, dia cegah mungkar. Ni anjuran berdakwah, orang yang cegah mungkar. Mungkin minggu depan saya bawa hadis tu. So hadis tu sangat-sangat besar lah impact. Kalau pada orang yang sedang berdakwah, yang sedang rasa down lah. Bila kita berdakwah, akan banyak halangan lah, ujian kepada kita. Dan bila kita baca hadis tu, kita kata Allah. Dan kita faham yang sahabat Nabi ni adalah pahala yang sangat besar. Allah bagi kepada mereka sebab mereka berjuang dengan Nabi dulu. Sangat besar kan nak luaskan Islam ni. Dan Allah bagi pahala yang sama kepada orang yang selepas Nabi tu, selepas sahabat Nabi tu, yang mana perbuatan itu adalah orang yang cegah mungkar lah, nahi mungkar. Dan dakwah ni memang tak akan lari daripada nahi mungkar lah. Banyaklah dakwah. Saya ingat 70% dakwah ni pergi ke situ lah. Sebab dalam konteks dakwah ni, kalau tengok ajaran berdakwah kita faham ni kan. Satu dari konteks ibadah tu. Ibadah ni, tadi kan saya dah baca hadis yang tentang bid'ah ni kan. Dan bid'ah ni takkanlah Nabi sebut setiap kali Nabi memulakan majlis kalau dia kecil. Benda ni sangat besar lah. Sebab agama kita pun dah menuju ke hujung-hujung kan. Dan kalau kita tengok, macam mapping lah daripada agama lain kan. Agama Kristian dan agama Nabi Musa dulu kan. Bila hujung-hujung, tak hujung pun. Bila sekarang tengok mereka dah syirik kepada Allah. So nak bagi motivasi kepada kita supaya kita dengan ilmu ni kita berdakwahlah sebab pahalanya sangat besar. Walaupun dalam konteks hadis ni Nabi kata kalau dia untuk berubah dapat pahala, tak berubah pun dapat pahala juga. Dalam perjalanan untuk orang untuk berubah dan kita sedang buat nahi mungkar, pahala kita tu adalah sama setingkat dengan pahala sahabat Nabi, insyaAllah. Nombor 3, saya baca ayat yang last ni, surah Al-A'raf ni, ayat 33 ni, kita nak ada sempadan lah dari ilmu yang kita sedang belajar kan. Dan kita nak sampaikan kepada orang lain lah. Macam inilah ilmu ni. Apa yang Allah sebut, Allah haramkan mengandang-andangkan tak ada Allah apa sahaja yang kamu tidak ketahui. Yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kita janganlah tiba-tiba nampak macam hadis. Bismillah. Kita sebar je, tengok hadis palsu. Janganlah maksud dia, tengoklah apa ancaman mereka yang sebar hadis palsu. Dan yang sebar hadis palsu ni kalau tengok, kadang-kadang ustaz-ustaz dalam TV boleh sebar hadis palsu kan. Jadi hati-hati, kita jangan tertipu lah, takut nanti kita terlampau takjub kepada orang, kita mengkultuskan manusia, kita menidakkan kita menidakkan fakta tu. So kita tak maulah, kita tak nak berada dalam golongan yang Nabi ancam ni. Apa Nabi kata? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nombor 2,
Hadis nombor 2, barang siapa yang berkata, di atas namaku yang mana aku tidak pernah mengucapkannya, maka siaplah tempat dalam neraka. So ini sangat menakutkanlah bagi kita. Kita tak maulah kita tak mau yang kita keluar daripada sempadan ilmu kita. Kita kena faham jugalah daripada ilmu kita tahu mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu, insya-Allah kan. Page ni nak tunjuk, ni yang minggu lepas ni saya baca jugalah, ini adalah nanti down pula kita baca hadis ni. Kita bacalah supaya bagi semangatlah. Kita ambil ni dalam konteks benda yang sangat positif lah kepada kita kan. Kita tak mau kita rasa ancaman je agama ni, tak begitulah. Kita nak agama ni, kalau baca hadis lain banyak juga motivasi-motivasi. Kalau tengok Quran tu kan, banyak motivasi-motivasi yang Allah bagi kepada Rasulullah SAW untuk dia berdakwah. Cuma tazkirah ni peringatan kan, kita dah 7-8 hari, 6 hari kita berada dengan lara kot. Mungkin lara, mungkin tak. Dan hari ni kita nak cerita peringatan lah sedikit. Kita baca hadis ni, jalan pintas menuju syurga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Hadis ni hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad. So kita sekarang ni sedang menuju syurga lah. Kita sedang menuntut ilmu untuk menuju syurga. Allah mudahkan jalan tu. InsyaAllah kita doa kepada Allah lah, supaya Allah bagi kita kefahaman lah, kehendak. Ada rasa keinginan yang tinggi untuk cari benda yang benar lah. Terutama di akhir zaman sekarang ni kan. Dan kita naklah menuntut ilmu. Hadis nombor 2, ini nampak macam negatif tapi saya baca jugalah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala benci orang yang pandai dalam urusan dunia. Kita lah, saya lah pandai urusan dunia kan. Ada order barang lah, Lazada kan, weekend ni dah fikir nak buat something lah. Urusan dunia, nak buat DIY apa benda kan. Tapi apa yang Nabi kata, namun Allah benci orang macam ni. Tapi tak cerdik dalam benda akhirat dia. Hadis riwayat Al-Hakim, sahih. Syekh Albani kata sahih lah. So kita naklah juga dua-dua kita pandai. Dunia pandai, akhirat kita pandai. Tapi pandailah akhirat ni, kita nak ni lah ambil yang inilah yang sahih lah. Kita nak faham tentang hadis, kita nak faham tentang even solat kita kan, apa yang tak sahih, apa yang sahih. Kan kita terlampau Nabi sebutkan tentang bid'ah lah macam-macam. Kita dah berada dalam keadaan dibesarkan cara begini kan. Cuba kita step back sedikit dan berfikir kan, bukannya kita nak rosakkan amalan kita, tidak, ataupun kita nak bergaduh dengan orang ramai, tidak. Kita nak ambil dalam konteks ilmu tadi tu kan. Kan hadis ni Nabi kata, kita nak faham tentang agama ni. Oh begini keadaannya, oh berpecah begini. Oh begini, oh Rasulullah SAW begini keadaannya. Oh sahabat begini kan. Bila kita faham semua tu, kita boleh bezakan lah kan. Kita boleh nampak, oh padanlah dia buat macam tu. Oh fahamlah. Macam tu lah maksud dia. Dari faham tu kita boleh elak lah benda-benda yang mungkin benda yang syirik kita boleh elak, ataupun benda-benda yang bagi mudarat kepada kita, ataupun kita tengok benda yang sahih berbanding dengan yang palsu, ataupun yang sahih dengan yang lebih sahih, sunnah yang lebih utama dengan sunnah yang kurang utama. Kan boleh sampai ke tahap tu, maka mencapailah kat sini kan, fahamlah dia mana yang sunnah yang lebih utama, mana yang sunnah yang kurang utama, macam tu. Tu level tinggi lah kan, boleh faham. Okey, tu penalau pertama. Kita pergi kepada penalau kedua, mengingati kematian. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah ingat pemutus kelazatan. Yang ini kematian. Hadis ni riwayat An-Nasa'i, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah, Imam Hanbal. Ada ni Hasan menurut Syekh Albani. Ada ni sahih lah, Hasan ni sahih. Jadi sesi ni, kita sedang praktis lah hadis ni. Nak ingat mati lah, ingat mati. Kawan-kawan kita pun ada yang meninggal dunia, mak bapak kita mungkin ada dah meninggal dunia kan, anak kita mungkin ada dah meninggal dunia kan, nenek atuk kita most probably majoriti dah meninggal dunia kan. Jadi kematian tu berada di sekeliling kita. Cuma kita je tak prime otak kita kan, sebab kematian ni tengok Nabi kata apa, banyakkanlah ingat kelazatan lah, pemutus kelazatan. Kita dunia ni memang benda yang lara lah. Yalah kerja ni bersemangat lah kerja kan, memanglah kerja ni tak lara pun. Maksud saya tak lara dari sudut sebab kita kerja ni kadang-kadang niat kita mungkin baguslah nak cari rezeki, nak cari duit, boleh bersedekah semua kan, tapi ada mungkin tak niat macam tu. Dia pergi kepada lara juga, tapi ada mungkin yang tak lara. Cuma bila kita ingat tentang kematian ni, kita akan alamak, tengah kita syok buat benda-benda yang tengah buat maksiat kan. Rokok ke apa, orang kata alamak ingat mati. Turn off betul lah pakcik ni kan. Orang tengah-tengah happy ni dia cerita benda ni kan. So
Nabi kata perbanyakkanlah ingat kematian sebab dia akan tutup ataupun dia akan menolak kita untuk buat-buat benda yang lara ataupun benda-benda yang maksiat tu lah. Ingatlah tengah-tengah nak buat benda maksiat tu, nak buang sampah daripada motor kan, naik motor pak buang je tin minuman tu kan, pong, oh sedap je buang kan. Lepas tu naik kereta kan, pak buang je belakang. So kita ingat Allah, aku ni minggu lepas baru member mati, member sahabat meninggal kan. Tak naklah buang elok-elok. Kan? Dan kematian tu boleh menutuplah benda-benda yang perangai buruk kita lah. So banyaklah ingat kematian supaya perangai yang baik tu datanglah kepada kita insya-Allah. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu dia berkata, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Dia memberi salam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Yang paling baik akhlaknya." Pertama, sahabat Nabi ni datang jumpa Nabi, dia tanya siapa yang paling baik. Nabi kata, "Yang paling baiklah akhlak dia." Nombor dua, lalu mukmin manakah yang paling cerdik? Ni nak cerita tentang kematian lah, yang paling pandai lah, yang paling bijak. Ia akan bertanya. Beliau bersabda yang paling banyak ingat mati. Ingat. Yang paling cerdik ni antara kita ni bukan ada PhD. Ada orang bukannya macam-macam Steve Jobs kan buat Apple kan. Meninggal bukan dalam keadaan Muslim pun. Maknanya dia bukannya atas dunia memanglah nampak dia paling cerdik. Tapi sebenarnya yang paling cerdik ni sebab kehidupan selepas kematian nanti. Sebab infinity kan. Masa tu, Masya Allah. Kalau kita memang banyaklah berbekal sekarang, kalau kita berada di lepas, bayangkanlah kita berada di mahsyar nak tengok Allah. Kita akan sebutlah cerdiknya orang tu kan. Teruknya lah kita ni kan. Sebab masa ada lagi sisa hidup kita ni, kita tak berbekal. Tu tengok apa yang Nabi kata ni kan. Yang paling banyak ingat mati, yang paling cerdik lah. Sebab kehidupan yang kekal nanti menjadi motivasi matlamat kita sepatutnya lah. Daripada apa yang Nabi dan Allah sebut lah. Dan yang paling baik dalam persiapkan diri. Yang paling baik dalam persiapkan diri ni adalah cara yang paling sahih, yang paling benar lah. Mana ibadat yang paling benar kan, ataupun kita tutup aurat yang paling benar lah macam tu. Kalau kita berakhlak yang paling ikut sahih lah, ikut pada apa yang akhlak ni kan, apa yang Nabi buat. Kadang-kadang akhlak Nabi buat tu nampak negatif di kalangan manusia, contoh macam tadi nahi mungkar kan. Kita cuba tegur tapi dia nampak sangat-sangat negatif. Kadang-kadang sangat-sangat positif macam tu. Jadi kita kena memahami yang itulah yang paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah yang paling cerdas. So satu lagi keyword dia adalah untuk alam berikutnya ni. Actually planning kita ni adalah selepas mati yang paling penting sebab ada hadis yang saya dah tunjuk kita hadis tu, tapi saya cakap je lah. Yang hadis yang Allah ambil orang yang paling teruk atas dunia ni, yang paling seksa, yang paling merana atas dunia ni, Allah celupkan sekejap dalam syurga dan Allah tarik balik. Allah tanya ni, ingat lagi tak apa yang berlaku atas dunia? Tak ingat dah. Tak ingat dah apa yang berlaku atas dunia yang teruk tu. Maknanya, dunia hari ni, kepayahan kita hari ni kan, yang kita duduk kena hentam ataupun kita happy sepanjang masa. Bila masuk kat mahsyar nanti, tak ingat dah atas dunia ni. Yang kita ingat seperti mana yang Allah rekodkan dalam Quran, kita sedang menyesal nak kembali kepada dunia. Jadi hari ni kita naklah bagi saranan dan juga peringatan. Setiap minggu ni kita ingat supaya adalah peringatan tu kan. Dan saya pun nak pahala dan rakan-rakan dapatlah hadis ni balik rumah kan, cerita kat mak, cerita kat ayah, cerita kat suami, cerita kat isteri, cerita kat anak-anak Allah. Saya pun dapat manfaat ni, rakan-rakan pun dapat manfaat ni insya-Allah. So ini perjalanan kita 9.30 dah. Kita berada di alam dunia dekat sini, kita menuju perjalanan yang sangat panjang. Kita naklah sementara masih berbekal, masih ada lagi bekal sisa hidup ni kan. Rakan-rakan yang lebih muda daripada kita pun dah meninggal dunia pun ada kan. Jangan kita terpesona lah kalau kita tengok jabatan statistik kan, berapa average umur orang Melayu orang Malaysia kan. Berapa? 87 kan, macam tu lah. 80 ke atas kot. Ke 70 ke atas. Orang kata lama lagi nak hidup ni kan. Oh tak begitu. Yang muda pun meninggal, yang tua pun apa lagi lah. Ada ingatlah, Allah bagi kita peringatan-peringatan kematian kan. Tengok uban, tengok perut kita pada ke depan yang lagi kan. Tengok lutut pun dah sakit kan. So benda-benda tu adalah peringatan kepada kita yang kita menuju kematian. Dan kita berbekal lah. Maksud dia berbekal benda yang sahih lah. Jangan buat benda-benda yang syirik. Ambil yang paling sahih. Dan kita nak menuju perjalanan yang sangat panjang ni, dan harapannya bila kita berada di sebelum meninggal tu insya-Allah dengan akidah yang baik, kita dapat dapat keselamatan dekat situlah. Nanti Allah akan uji sebelum kita meninggal tu, kita dapat keselamatan dengan akidah yang sangat baik dan tak tertipu dengan apa yang datang masa tu, dan perjalanan kita di sini adalah perjalanan yang sangat baik. Kita nak ke syurga insya-Allah, dan syurga kita nak ni seperti mana yang Nabi sarankan dalam hadis Nabi, kita nak pergi ke syurga Firdaus insya-Allah. Okey, sebelum masuk ni kalau tengok daripada
Ni kan kita ada perkara umum lah, kalau ada rakan-rakan 5 ke 10 minit saya pause kejap, nak share ataupun nak kongsi pandangan ke apa. InsyaAllah, tafadhal. Kalau tak ada, kita pergi kepada hadis 40 ni, cuma hadis 40 ni hari ni kita cuma baca, ada ni tak? Okey. Ada, kita akan baca hadis saja. Satu lagi belum kita baca, kita dah ada baca dalam 98 hadis lah. Ada satu je belum. Ni dah hari ni kan, 13 ni. Lepas tu kita nak baca perbezaan pendapat dalam agama, dan last sekali insya-Allah sempat kot, kita akan baca tentang hadis nombor 3 ni lah. Nanti minggu depan insya-Allah kita akan urai sikit tentang hadis ni, macam tu. Lepas pada tu nanti kita akan tengoklah apa kita nak buat konten untuk sesi tazkirah kita. So kita pergi pada ada setengah jam, insya-Allah sempatlah untuk ni. Kenapa adanya perbezaan pandangan pendapat dalam agama? Dan memang telah dah ditakdirkan oleh Allah. Kalau tengok pada hadis ni kan, Nabi kata daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel ni yang tengah dekat Israel tu, dekat Palestin tu, mereka berpecah menjadi 72 golongan. Pada zaman mereka dulu adalah agama Islam lah. Bani Israel ni adalah Bani Nabi Yaqub kan, Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim semua tu, menjadi 72 golongan. Mereka juga berpecah. Maknanya agama daripada agama langit zaman dulu pun berpecah, 72 golongan. Tetapi umat Nabi Muhammad kita lah, pecah lagi banyak, 73 golongan. Semua dalam neraka. Mana 72 dalam neraka, kecuali satu tidak. Lepas tu sahabat bertanya, yang satu tu siapakah golongan yang selamat itu, wahai Rasulullah? Beliau SAW bersabda, iaitu yang mengikuti pemahamanku. Nampak pemahamanku dan pemahaman sahabatku. Kita nak ikut ni lah, apa yang sahabat dan Nabi faham lah. Maknanya sebab Nabi ni adalah guru lah kan, guru yang mengajar. Yang pertama mendapat ilmu adalah sahabat Nabi lah. Yang nampak kadang-kadang ilmu ni kita dapat dari sudut intonasi bahasa, riak muka. Kita boleh baca orang kan. Macam kita meeting lah, kita meeting guna apa ni, digital dengan meeting fizikal kan lain tu. Dalam fizikal ni kita boleh baca banyak benda kita dapat lagi lah. Tapi ini kepada orang yang boleh dapat something lah daripada orang tu. Kita boleh baca dia punya emosi, tengok pergerakan muka, pergerakan tangan. Kita boleh faham. Dan ada ketika-ketika yang boleh kita cakap something yang maybe something yang sangat-sangat kalau kita letak dalam keadaan normal, benda tu tak patut kita tanyalah. Tapi bila kita tengok orang tu, kita boleh tanya pada ketika tertentu. Macam tu maksud dia. So sahabat Nabi ni bila berada di hadapan Nabi, dialah orang yang paling dekat dan faham apa yang sebenar daripada Nabi. Dari tengok pada hadis ni menunjukkan 72 ni pun dia akan juga kata mereka adalah mengikuti Nabi dan juga sahabat. Cuma adakah mereka faham itu adalah sebenar-benar daripada sahabat. Contoh yang tadi yang kita buat yang awal tadi kan, yang hadis yang palsu tu kan. Kalau orang yang tak tahu tarikh palsu, dia akan ceritalah Nabi kata. Saya ada baca satu kitab sufi lah yang sesat tu. Hadis tu ada yang palsu. Dia konsep dalam hadis tu, tapi hadis palsu. Hadis tu dia kata macam Trinity. Ada satu lagi zat Tuhan. Macam tu yang boleh mencipta semua. Ada 3 daripada, dia ceritalah burung merak, daripada burung merak kening, daripada kening ni jadi tu, daripada ni jadi orang beriman, ruh orang beriman. Tapi hadis tu dia palsu. Dan kitab tu lah diguna pakai oleh ramai orang lah, orang Islam kita. Tapi nak ceritanya, adakah mereka mengikuti konsep ni? Tidaklah. Mereka tidak ikut konsep ni sebab dia tak faham yang sahih, yang doa yang palsu. Mereka ambil saja. Jadi kita nak ada 2 perkara lah dalam hadis ni. Pertama, nak ceritanya memanglah banyak perbezaan pendapat ni. Tengok sampai Nabi sebut kan. Sampai macam ni. Sampai kan Nabi cerita tentang neraka syurga. Maknanya neraka syurga ni ekstrim lah. Yang tak ekstrim kat bawah ni banyaklah orang berbeza pandangan. Tetapi yang paling benar adalah ikut apa yang Nabi faham. Yang Nabi faham, sahabat faham ni, apa yang saya cerita yang awal tadi lah. Kita nak daripada yang sahih lah, daripada apa yang Nabi sebut kan. Daripada yang paling sahih, kita tak nak lah pergi kepada benda-benda yang palsu ni kan. Mana tadi yang palsu tu?
Ni palsu ni, tak mau palsu, dhaif, dhaif jiddan, kita tak maulah. Kita nak ambil benda-benda yang sahih dan kita kena fahamlah benda yang sahih ni. Usaha yang sedikit, kita nak, saya pun dari konteks dakwah ni, kita nak supaya kita ada rasa faham sedikit, cari sedikit, explore, insya-Allah lama-lama Allah akan bantu kita dengan banyaknya. Nombor dua, ni saya dah baca last week. Kalau tengok sini kan, penyatuan adalah kewajiban dan perpecahan adalah dosa. Kalau kita baca surah ayat ni, panjangnya masa kan. Jikalau Tuhanmu mengkehendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu. Ini kalau Allah nak, boleh je Allah jadikan semua orang ni tauhid satukan semua Muslim. Tidaklah. Tapi mereka sentiasa berselisih pendapat. Tapi Allah bagi kita ni pandangan ataupun ada kehendak sendiri kan dengan keadaan kita lahir Islam lah. Orang lain lahir kafir kan. So, dan kita lahir Islam pula atas surrounding kita lah, pandangan kita yang membentuk, daripada kecil membentuk karakter kita kan, dah besar lain pula pandangan kita. Tapi mereka sentiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Orang yang diberi rahmat ni yang tadilah, yang dia faham yang pandangan yang paling tepat dalam agama adalah pandangan apa yang Nabi bawa dan juga apa yang sahabat dah bawa. Daripada dua tu kita kena faham benda ni datang melalui hadis. Dan hadis ni kita kena tahu, kita kena ambil yang sahih macam tu. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah, iaitu orang-orang yang memecah belahkan agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Surah Ar-Rum ni. Maknanya, tengok, berpecah juga. Tapi kita tak nak. Kita berpecah dengan orang yang syirik ni, disarankanlah maksud dia. Kita tak nak dengan orang syirik ni kita duduk bersama dengan orang syirik atas nama perpaduan. Kita tak mau. Kita nak kita perpaduan tu atas tauhid yang benar-benar tauhid lah yang Allah dan Rasul nak macam tu. Dan orang ni Allah sebut dalam ayat ni, memang orang tu akan berbangga lah dengan golongan dia. Dan payahlah bila orang tu dah sampai tahap tu, dakwah ni menjadi tahap sukar, payah sikit. Bila orang dah tak suk kan. Orang dah tak suk ni dia tak duduk atas ilmu, dia tak duduk atas akal tu dah jadi nombor dua dah, dia jadi lebih ketaksuban tu nombor satu. Akal ilmu ni duduk nombor dua dah belakang. Macam tu payah sikit. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, masa jahiliah dulu, bermusuh-musuhan. Maka Allah persatukan hatimu, lalu menjadikan kamu kerana nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Ni Allah cerita baliklah, mungkin orang Yahudi kan. Dulu mereka ni bermusuh-musuhan lah, bercerai-berai. Sekarang ni mereka disatukan atas tali Allah lah, atas agama Allah. Kita nak macam ni lah. Kita disatukan atas tauhid, kalimah tauhid yang benar lah. Ataupun benda yang paling sahih, benda yang paling elok lah dalam agama macam tu. Dan kita tak naklah berada di tempat yang macam tadi lah, syirik ke benda-benda yang maksiat ni, tak maulah. Kita nak benda-benda yang elok lah. Ini saya ambil daripada kitab Yusuf Al-Qadawi ni. Ni dah meninggal lah dia. Okey. Nombor dua, punca perbeza pendapat. Yang ni nak kena faham. Minggu lepas pun saya sebut lah, kita tak nak lah nanti kan kalau kita tengok masuk dalam grup-grup agama, orang kadang-kadang dia nak deny tu, nak justify orang lain tu salah. Dia kata kamu hina ulama' kan. Dan ada orang memang dia hina ulama' pun. Kita tengok kat sini apa yang Imam Ibn Taymiyah sebut dalam kitab ini. Saya ambil daripada kitab ni. Tidak ada seorang pun ulama' sengaja berselisih dengan Rasulullah SAW dari sekecil-kecil sunnah sehinggalah sebesar-besar perkara. Ini muka surat. Maksud dia, tak ada satu pun. Maknanya ulama' ni bila dalam konteks agama, dia memang nak ikut Nabi macam tu. So kita tak maulah, kalau kita tengok orang ni cerca ulama', dia ada masalah lah orang tu. Sebab ulama' yang bawa benda agama tu memang dia nak sama dengan apa yang Nabi nak. Cuma mungkin ada silap kat sinilah. So kenapa ada punca perbezaan pendapat kat situ? Pertama, status hadis. Ini yang paling tinggi lah. Ada yang dhaif, palsu kan. Sebab kadang-kadang satu hadis yang dia bawa tu statusnya adalah dhaif. Tapi pada masa ketika imam tu ambil, sangkaan dia ataupun dengan ilmu yang dia ada tu, hadis tu sahih. Dan saya sebutkan, kita kena ingatlah, ulama' ni macam kita jugalah. Kecenderungan bidang dia bukan pakar dalam bidang tu. Dia pakar dalam bidang lain. So orang yang pakar dalam bidang hadis, dia tahu macam tu. Sebagai contoh, saya belajar dalam kelas yang itu, ambil kelas diploma itu. Hadis dalam mazhab kita lah, mazhab Syafi'i, hadis tentang persamaan solat wanita dengan lelaki. Yang masa kita nak sujud yang tangan, macam mana tangan tu,
Tapi dalam mazhab Syafi'i ni, sebab hadis tu adalah sama. Hadis cerita tentang samanya solat wanita dengan solat lelaki. Tapi hadis tu dalam kitab yang Ustaz syarah dalam tu, dia kata hadis tu dhaif sebenarnya. Tapi Imam Syafi'i ambil hadis tu untuk guna tu. Bermaksud kan, samalah dalam maksud ni. Mana tak Imam Syafi'i pada ketika dia buat fatwa tentang perbuatan tu, dia adalah mengikut Nabi sebab hadis yang dia ambil tu sebenarnya hadis tu adalah sahih pada ilmu dia pada ketika itu. Hadis itu adalah sahih. Tapi mungkin ulama pada zaman tu, sebab tu ada mazhab lain kan, mazhab Hambali kan. Mazhab Hambali berbeza pandangan pula sebab dia tahu hadis yang dia pegang tu, dia tahu hadis yang daripada Imam Syafi'i itu adalah dhaif. Sama juga macam kes doa kunut lah, macam-macam lah. Maksud dia, semua ulama ni, kita nak supaya kita tak maulah mencerca ulama. Kita faham semua ulama ni, kita kena faham kat situ. Mereka memang nak ikut Nabi. Tetapi ujian yang Allah bagi ni satu, kadang-kadang status hadis tu dia tak tahu, dia sangkaan dia sahih tapi sebenarnya dhaif. Kedua, tak sampai kepada dia. Ini banyak berlaku pada mazhab Hanafi lah. Banyak hadis tak sampai kepada dia. Nombor tiga, salah faham dalam memahami maksud hadis. Hadis cerita lain, hadis maksud lain. Sebab kadang-kadang hadis ni dia ada konteks dia kan. Kadang-kadang kita ambil secara literal. Kalau tengok yang literal ni banyak dalam mazhab. Mazhab tu dah tak ada dah Ustaz saya kata. Mazhab mazhab dia panggil, dah lupa manusia kan. Mazhab apa saya ada kitab dia. Tapi mazhab tu dia ambil secara literal je. Mazhab Zahiri dia panggil. Dia panggil Imam Daud Az-Zahiri. So mazhab tu dia ambil yang secara zahir je maksud hadis tu. Bukannya dia ambil dari konteks apa sebenarnya Nabi nak sampaikan. Setengah-setengah hadis ni ada maksud daripada konteks. Mungkin ada setempat kat situ macam tu kan. Pada zaman Nabi macam tu. So memahami hadis tu pada keadaan konteks kena setempat kat situ. Tapi kan ada orang dia ambil secara zahirnya. Jadi dia salah faham lah, berlaku salah faham. Nombor tiga telah sampai tapi dia lupa. Mungkin dah dapat hadis tu tapi dia tak ingat. Dan dia buat hukum atas tu. Macam tu. So ada 4 yang besar ni punca perbezaan pendapat di kalangan ulama', dan juga kita nak rakan-rakan faham yang ulama' ni jangan kita cerca mereka. Contohnya macam nama Ibn Taymiyah ni kan. Nama ni di kalangan ahli agama, orang yang berdebat tentang agama ni, ada segelintir kita ambil dia mencerca ulama' macam tu. Dan saya baca kitab-kitab Imam Ibn Taymiyah ni, dan saya bila baca memang memang hebatlah ilmu dia kalau kita baca kan. Tak ada satu pun bagi saya benda yang ada tulisan ni sesat. Sebab kita ni sebenarnya, yelah macam atuk saya dulu, dia kata atuk dia saya baru je meninggal. Dia kata dulu atuk dulu masa komunis datang kat Malaysia kan, dia cari buku-buku pasal komunis dia nak baca sebab dia nak faham. Bukanlah maksud dia nak defend komunis, tapi maksud dia kita dengan memahami musuh tu lebih fahamlah kita kan. Kita tengok orang kata buruk tentang satu golongan kan, macam tadilah 73 tu kan. Dan saya ada satu buku yang tebal lah tentang golongan-golongan dalam agama ni. So bila orang sebut tentang golongan Jabariyah ke apa, kita bacalah, oh ni maksud dia. Tapi tanpa kita tak baca, kita gunakan emosi, dia jadi benda yang lain. Sebab kadang-kadang matlamat kita tentang ilmu ni bukan melalui sebab kita macam itulah, kita bukan nak faham, kita lebih kepada taksub kepada orang tu. Macam tu. Jadi kita nak memahami sesuatu lah kalau boleh. Ini contoh. Ni saya dah cerita last week tapi saya cerita lagi kan. Contoh dia, pertama contoh ni kalau ikut mazhab Hanafi ni, ada 6 solat wajib. Ikut mazhab Hanafi, ada 6 solat wajib termasuk solat witir. Dan solat witir tu daripada hadis ni. Imam Hanafi ambil. Ini dalil dia. Dalil dia pada ketika Imam Hanafi ambil dalil ni, sangkaan dia adalah sahih lah dalil ni. Tetapi hari ni, bukan hari ni pun, Imam Syafi'i pun, masa zaman Imam Syafi'i, masa zaman Imam Malik pun, masa zaman Imam Ahmad Hanbal pun, dia tahu hadis ni dhaif. Memang hadis ni dhaif pun, dia tahu. Tapi Imam Hanafi tak tahu hadis ni dhaif. So, hadis ni tengok baca dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa tidak melakukan solat witir, maka ia tidak termasuk daripada golongan kami. Hadis riwayat Imam Hanbal, tapi hadis ni adalah dhaif. Hadis ni dhaif. Jadi, Imam lain tak ambil pun, tapi Imam Hanafi ambil. So, ini adalah menunjukkan status hadis ni lah, dia tak tahu pun. Tapi ini adalah pandangan Imam Hanafi. Nampak? So ada bukti yang jelas kalau kita tengok pada ilmu. Macam itulah. Dan kita tak maulah kata Imam Hanafi ni teruk. Tak, bukan.
Sebab Allah takdirkan dia tak dapat hadis ni, tak tahu status dia. Niat dia adalah memang nak ni. Kalau tengok kat belakang tu saya ada tulis tentang apa Imam Abu Hanifah kata kan, dia kata, "Jika sesuai dengan hadis sahih, maka itulah mazhabku." Dia dah cakap dah dia punya disclaimer lah kan sebelum dia buat fatwa kan. Kalau jumpa hadis yang dhaif, buang. Kalau jumpa hadis yang sahih, itulah mazhab saya kan. Tapi pada ketika dia buat pandangan tu, dia tak jumpalah hadis yang sahih. Pada sakat dia pula hadis tu sahih. Haram bagi siapa sahaja yang tidak mengetahui hadis untuk berfatwa dengan menunggang pendapatku. Ambil fatwa Imam Hanafi. Imam Hanafi pun ada pandangan juga yang pelik. Dulu tapi dah tak dengar kan, yang dia ambil satu hadis cerita tentang perkara yang memabukkan. Hadis tu cuma letak anggur je yang mabuk. So Imam Hanafi bagi pandangan selain anggur boleh ya. Dia tak jumpa hadis yang kata semua yang memabukkan tu haram. Dia tak ada jumpa. Tapi Imam Hanafi memang nak ikut hadis sebab dia tak jumpa hadis tu. So dan kita faham juga macam kita je kan, ataupun orang yang nak dalam konteks agama, dia tak tahu benda agama ni kalau tak ada dalil, mana boleh jadi hujah. Kan dia tak jumpa dalil tu, macam mana dia nak berinteraksi dengan fatwa dia nak keluarkan fatwa dia. Nombor tiga, jika saya mengatakan suatu pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah pendapat saya. Imam Hanafi kata macam itulah. Jadi kita nak memahamilah sedikit kan. Kita tak nak daripada apa yang saya tulis ni, apa yang saya ambil ni, kita kata, oh mazhab Hanafi ni teruk. Tidak. Bukan macam tu. Mereka juga adalah insan dan terdedah dengan kelemahan-kelemahan sebagai manusia lah. So kita ingatlah punca pendapat ni ada 4 ni kan. So saya bagi contoh kat sini. Tengok hadis. Ini hadis-hadis yang saya dah baca tadi, ada hadis yang menipu atas nama Nabi kan. Ini hadis palsu saya bawa kan. Banyak hadis palsu yang dapat sebaran lah di kalangan kita kan. Macam ni di akhir zaman nanti akan ada banyak wabak, ada penyakit melanda manusia di dunia. Hanya umatku yang terhindar kerana mereka melanda wuduknya. Dulu pernah ada kot masa zaman COVID kan, yang orang cerita orang Islam ni sebab dia banyak wuduk tak kena COVID. Kena juga kan. Semua sekali ada orang pakai hadis ni. Letakkan sebab orang yang cenderung pada agama ni yang nak amal makruf je, yang nahi mungkar ni tak buat. Nahi mungkar ni termasuk dalam kita bercerita tentang status hadis lah. Orang akan marah lah, tapi maksud dia ini dari sudut ilmiah, konteks ilmu kita nak kena ambil lah daripada memahami apa yang benar-benar daripada Allah dan Rasul, kita dapat elakkan benda-benda yang palsu masuk dalam diri kita kan. Ni saya buat contoh daripada apa ni pandangan Imam Hanafi ni, banyak lagi ada yang palsu yang bertebaran di kalangan kita lah daripada fact ni. Kalau tengok sini kan, ni ambil contoh hadis palsu lagi. Kan dapat sebaran banyak kan, mulai malam ini masuk maghrib sudah masuk satu Rejab. Barang siapa yang memberitahukan berita Rejab pada yang lain, maka haram api neraka baginya. Ini palsu. Kan? Lepas tu suruh baca. Lepas tu yang paling win dia letak kat bawah ni kan. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah semua daripadaku. Walaupun satu ayat kan. Kat bawah ni dia letak hadis yang sahih kan. Atas ni ambil dia palsu. Inilah sejahat manusia. Dia menipu manusia, ada orang tengok hadis sahih, orang tanya hadis ni sahih ke tak? Memanglah yang bawah ni sahih, atas ni palsu. Memang sangat-sangat teruklah kalau orang yang buat benda macam tu. Gambar sebelah ni saya nak tunjuk supaya kita faham tentang hadis. Kalau tengok sini kan, ini adalah profesor ni dekat UKM dia buat kajian tentang kitab Ihya Ulumuddin. Saya nak letak juga dalam konteks ni sebab kita tak nak letak agama kita ni dalam golongan yang taksub kepada manusia macam tu. So kita tengok Imam Al-Ghazali ni yang besar kan. Dan kalau tengok pada kajian ni, ada 265 hadis yang palsu. Maudhu' ni palsu. Karya Ihya Ulumuddin ni yang orang kita banyak guna, dan tidaklah kita merendahkan kitab ni, tak mau. Dan juga ulama' ni kita nak angkat mereka pada tempat mereka, pada kadar mereka kan. Dia kata ada 265 hadis palsu. Pelbagai sebab termasuk bab akidah, sangat bahayalah. So dia kata 34% ni adalah hadis yang dhaif palsu. Adalah palsu atau maudhu'. Palsu 34% palsu, banyaklah maksud dia. So nak ceritanya ilmu hadis ni mungkin tidak berada di sekeliling Imam Al-Ghazali pada zaman dulu. So dia ambil je hadis pada saat ni adalah hadis yang sahih. Atau mungkin salah faham tentang hadis sahih palsu ni. Seperti mana ini saya belajar pada guru saya lah dalam kitab
kitab apa Imam 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 Nawawi, kitab Al-Azkar Imam Nawawi, kitab Al-Azkar yang kita ambil sebagai rujukan untuk kita baca zikir selepas solat tu. Saya ada kitab yang ada tulis kat bawah tu, dia tulis nota kaki tentang status hadis. Dan ada satu imam, hadis yang Imam Nawawi ambil daripada Imam apa nama dia, saya lupa. Dia ambil semua sebab pada sangkaan dia apa hadis daripada, tapi ini bukan Bukhari Muslim lah. Imam tu ambil, dia ambil letak dalam kitab dia. Dan terbukti ada banyak yang dhaif dan palsu juga. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita kena fahamlah mereka ni juga adalah sebagai manusia. Kadang salah faham dia tentang ilmu pada ketika tersebut lah. Kenapa saya sebut ni? Sebab kita tak nak kita cerca ulama macam tu. Dan kita nak bila ada fakta macam ni, kita terima dengan seadanya, sebab ini pergi kepada yang awal tadi tu, yang kita nak sebagai ilmu tadi kan, yang kita kata Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan. Allah fahamkan tentang agama. Ini adalah konteks nak faham agama lah. Kita tak nak taksub pada orang. Kita ada faham yang imam juga, imam besar juga ada buat kesalahan, dan kita tak nak taksub pada dia. Kita nak taksub kepada hadis Nabi, sahabat Nabi tu, yang mana yang paling sahih tu kan, kita nak macam tu. Okey, kejap ya. Okey. Contoh dua, suatu hadis tak sampai kepadanya. Baca kat sini, Abu Hurairah radhiyallahu an berpendapat, jika seseorang pada pagi hari pada bulan Ramadan dan keadaan junub, maka puasanya tidak sah. Ini Abu Hurairah, pandangan dia begitu. Sehingga satu saat ketika sebahagian isteri Rasulullah SAW beritahu tentang hadis yang berbeza dari pandangannya, akhirnya beliau menarik ijtihad dan kembali kepada hadis. Menunjukkan ada juga sahabat yang tak dapat pun hadis tentang perkara ini kan. Kalau ikut bolehlah, sekarang kita fahamlah sebenarnya. Tapi sebenarnya pada pandangan awal Abu Hurairah tak begitu. So ada juga contoh yang hadis tak sampai kepada dia. Ini dalil dia lah. Boleh baca. Nombor 3 ni salah faham tentang memahami maksud hadis. Para sahabat melihat Rasulullah SAW melakukan satu amalan, sebahagian sahabat menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah termasuk dalam sunnah. Sedangkan sebahagian yang lain menganggap hal itu adalah harus. Maknanya harus ni bukan sebab sunnah lah. Mungkin sebab ada, ataupun ni ada contoh dia. Contohnya para sahabat melihat Rasulullah SAW berlari-lari kecil ketika melakukan tawaf. Kemudian sebahagian besar sahabat mengatakan bahawa berlari ketika tawaf adalah sunnah. Kalau tengok sebab Nabi buat macam tu. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga ni, sepupu Nabi kan, Abdullah bin Abbas ni, mengatakan bahawa itu kerana ianya bersebab. Maknanya Nabi buat berlari kecil itu ada sebab. Iaitu perkataan orang-orang yang syirik, orang-orang musyrik lah, musyrik Mekah. Dia kata, mereka telah dilemahkan penyakit demam di Yathrib di Madinah. Beliau lakukan untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin, bukan kerana disunahkan. Sebab ada sebab. Masa tu musyrikin Mekah tengok dia orang ni berjalan nampak lemah lembik kan. So Nabi nak counter pandangan tu. Nabi berlari-lari supaya musyrikin nampak, oh, dia ni tak adalah penyakit sebenarnya. Kuat kan sebenarnya kan. Dan ada juga yang cerita, ada sirah kan yang Nabi tentang pakaian ihram tu kan, yang letak nampak lengan tu biar nampak muscle tu kan, biar dia orang nampak ketakutan di kalangan mereka. Tapi ni dalam konteks ni lah tentang sunnah tu tidak berlari-lari ketika tawaf macam tu. Okey, ada 6 minit lagi. Saya nak baca pandangan imam-imam lah. InsyaAllah sempat 6 minit. Kita baca tadi imam-imam. Lepas tu kita baca tentang hadis untuk minggu depan lah kita nak baca. Lepas tu kita tangguhlah sesi hari ini ke minggu depan. So saya nak reinforce balik, nak cerita tentang imam-imam kita yang kalau kita tengok percanggahan pendapat tu kan, kalau ada 4 mazhab ni pun bercanggah, pandangan berbeza. Dan mereka ni kalau tengok pada yang awal yang saya sebut tadi tu, tak ada seorang pun imam ni nak menyalahi Nabi SAW. Kita ingat, mereka ni orang yang sangat-sangat nak ikut Nabi, ikut apa yang ada yang sahih. Cuma kekangan-kekangan ada di antara mereka. Mungkin pandangan berbeza, kecenderungan dia berbeza lah, ataupun hadis tak sampai kepada dia orang. Jadi kena ingatlah, ini adalah statement ataupun disclaimer daripada imam-imam kita, sama juga dengan ulama-ulama lain. Mereka semua tak nak menyanggahi Nabi. Cuma kita kena ingatlah, kita lah sebagai orang Islam ni kena cakna status hadis tu. Dari sudut ilmu lah. Ilmu ni yang boleh bagi kita kemenangan yang agung tu lah. Macam tu. Kita baca pandangan-pandangan ataupun kata-kata daripada imam-imam kita. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jika kalian mendapatkan hal yang berbeza dengan sunnah Nabi SAW dalam kitabku, maka berpendapatlah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan tinggalkanlah pendapatku. Dia kata kalau jumpa hadis yang sahih, tinggalkan pendapat dia.
Jika sesuai dengan hadis yang sahih, maka itulah mazhabku. Ini statement daripada Imam Syafi'i daripada kitab ni. Kitab Sahih Fiqh ni, ni berapa, ada 6 jilid rasanya. Ada dalam saya punya library lah. So, kalau buka muka surat yang depan depan ni, misalnya 598 ni, dia ada cerita tentang ni. Imam Malik bin Anas rahimahullah, saya adalah sebagai manusia biasa. Kadang-kadang benar, kadang-kadang juga salah. Maka telitilah setiap pendapat yang kalian dengar dari saya. Jika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah. Jika tidak, tinggalkan pendapat saya. Tidak ada perkataan seorang pun setelah Nabi kecuali terkadang diambil dan terkadang ditinggalkan kecuali sabda Nabi SAW. Sama juga konsep dia kan. Tadi kita baca yang Abu Hanifah punya, kita baca Imam Ahmad punya kan. Jangan kalian bertaklid, maknanya ikut dia secara bulat-bulat membuta tuli kepadaku. Jangan pula kalian bertaklid pada Malik. Jangan ikut buta tuli dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Auza'i, Imam Thawri. Tetapi ambillah dari semua mereka yang ambil. Yang ini hadis. Tengok juga hadis mereka yang ambil tu. Kalau yang dhaif lah. Tak, jangan ambil. Kalau saya ambil. Pendapat Al-Auza'i, pendapat Malik, pendapat Abu Hanifah, semuanya hanyalah pendapat. Begitu juga pendapatku. Sesungguhnya hujah hanyalah dari hadis dan athar. Yang sahih lah maksud dia. Okey, ada 3 minit lagi saya baca hadis ni. Lepas ni kita akan tangguhlah majlis ni. Hadis ketiga, kalau tengok ni ada baca semua ni, ada 3. Ada nombor 3 ni ada rukun Islam lah. Belum lagi kita baca sebab hari tu saya ambil yang nombor 2, nombor 3 ni last. Sebab ini dah, kita dah biasa, dah tahu dah. Cuma kita tak tahu hadis mana yang kita ambil sebagai hujah. Yang kita kata, apakah rukun Islam daripada hadis ni lah, hadis nombor 3 ni. Dan Imam Nawawi letak dalam hadis 42 ni, hadis dia hadis 40 lah. Daripada 42 hadis ni, salah satu daripadanya adalah hadis tentang rukun Islam. Dari Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin Ali bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangunkan di atas 5 perkara. Bersaksi bahawa tiada ilah selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. 5 kat sini kan. Ada riwayat Tirmizi dan Muslim. Muslim ni kalau ada jadi sahih lah. Saya baca sekali lagi. Dari Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangunkan di atas 5 perkara, bersaksi bahawa tiada ilah selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan solat, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi dan Muslim. Okay, next week insya-Allah kita akan urai hadis ni lah. Sebelum kita tangguh majlis ni, ada soalan ataupun apa-apa pandangan daripada sahabat-sahabat? Kalau tak, kita tangguh sesi hari ini insya-Allah. Tak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau wahai Allah, dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.